Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih dan selamat kembali ke channel YouTube saya Cikgu Mus. Pada hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk matematik tambahan tingkatan 5, topik taburan kebarangkalian. Jangan lupa like, share dan subscribe kerana subscribe itu adalah percuma. Kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Selamat pagi. Terima kasih sebab yang hadir. Terima kasih kepada yang hadir. Adiles dengan Gerik awal masuk tadi. Okay, so untuk hari ini kita sambung bab 5 taburan kebarangkalian. 5.1 pemboleh ubah rawak. Okay, so pada hari ini kita akan tengok satu hasil pembelajaran sahaja. Pada akhir pembelajaran murid akan dapat menerangkan maksud kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Okay, dekat sini dia tambah lagi satu perkataan. Kalau sebelum ini kita cuma tengok pemboleh ubah rawak diskrit sahaja. Kan, dekat situ kita cuma tengok. So, untuk hari ini dia tambah lagi satu iaitu kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Maksudnya dekat sini dia akan tambah pengetahuan yang awak sudah belajar dalam bab kebarangkalian. Saya rasa dekat tingkatan 4 dan tingkatan 5 juga, matematik. Okay, so awak boleh buka buku teks muka surat 145. Okay, so recall. Yang ini saya nak ulang balik lah sebab biasalah sebelum kita mula yang baru biasanya pengetahuan-pengetahuan yang akan diuji awak sudah belajar sama ada dekat menengah rendah ataupun dekat 4 ataupun dekat subjek matematik. Okay, untuk kebarangkalian sebenarnya awak sudah belajar dekat matematik. So, untuk mencari kebarangkalian suatu peristiwa berlaku, PA, probability of A berlaku adalah NA per NS dengan keadaan NA ialah kesudahan peristiwa A dan NS ialah bilangan kesudahan ruang sampel. So, ini awak sudah belajar dalam bab matematik. Okay, dalam pengiraan untuk subtopik yang ini, kita ada menggunakan pengiraan yang ini. Sebab dia gabungkan sekali kebarangkalian pemboleh ubah rawak diskrit. Maksudnya ada dua dia gabungkan. Yang kedua, kebarangkalian suatu peristiwa berlaku adalah di antara sifar hingga 1. Maksudnya sifar perkara itu tidak berlaku. Kalau 1, maksudnya perkara itu confirm berlaku. So, itu adalah sukatan kebarangkalian. So, untuk kebarangkalian, dia adalah nilainya di antara sifar sehingga 1. 1 adalah kebarangkalian paling besar. Maksudnya confirm berlaku ataupun 100% macam itu. Kalau sifar maksudnya dia tidak akan berlaku. Macam itu. Okay, so itu adalah untuk kebarangkalian. Dan yang ketiga, A tanda ialah pelengkap bagi peristiwa A. Maka kebarangkalian peristiwa A tanda untuk berlaku ialah 1 tolak PA. Kenapa 1 tolak PA? Sebab PA adalah peristiwa kebarangkalian peristiwa A berlaku. So, kalau kita nak cari bukan peristiwa A, 1 tolakkan dengan peristiwa A supaya kita dapat bukan peristiwa A. Okay, baru masuk. Pelengkap macam yang awak dah belajar dekat set kan? Set. Kalau A, so di luar A itu adalah pelengkap untuk A. So kalau set A, kita nak cari A prime, A tanda yang dekat luar A itu. So 1 tolak kebarangkalian peristiwa A. So dapatlah kebarangkalian peristiwa yang dekat luar dia. Okay. So itu adalah untuk kebarangkalian. Yang ini kita ulang balik. Yang awak belajar satu bab dekat matematik, awak cuma belajar dalam admat tak sampai 5 minit. Okay. So, aktiviti penerokaan 2, muka surat 145. Okay, saya sudah suruh buka buku teks tadi, muka surat 145. Okay, untuk aktiviti penerokaan ini saya nak explain. Sebab apa saya nak explain? Sebab aktiviti ini dia lebih tujuan dia untuk recall balik. Untuk recall bab kebarangkalian yang awak sudah belajar tu. So, ini adalah aktiviti penerokaan dia. Tujuan dia adalah untuk menerangkan maksud
taburan kebarangkalian pembalik ubah rawak diskrit X melalui gambar rajah pokok. Pernah dengar? Ya, gambar rajah pokok. Awak pernah lukis dulu, lukis banyak-banyak tu. So, sediakan, okey. Cumanya bezanya dekat sini kita tak buat yang inilah. Sediakan 5 keping kertas ni kita tak buat. Masukkan 5 keping. Masukkan 5 keping kertas. Okey, saya bacalah. Sediakan 5 keping kertas bersaiz segi 4 sama dan tulis nombor 1 hingga 5 di atas setiap kepingan kertas itu. So, dekat kertas awak ada 5. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Masukkan 5 keping kertas itu di dalam sebuah kotak kecil. So, awak imagine lah. Dekat depan awak sekarang ada satu kotak. Dan di dalam kotak itu ada 5 keping kertas. Kertas itu adalah nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 dan nombor 5. Okey, awak imagine. Keluarkan sekeping kertas dari kotak itu secara rawak. Dan catatkan nombor yang terdapat pada kertas. Kemudian, kembalikan kertas ke dalam kotak sebelum sekeping kertas yang lagi satu diambil. So, ini adalah syarat dia. Kan awak sudah belajar dalam kebarangkalian, awak ada belajar ialah syarat-syarat dia. Dekat sini dia kata kembalikan balik. Kembalikan balik kertas itu ke dalam kotak sebelum sekeping kertas diambil lagi daripada kotak itu. Proses ini diulang sebanyak 2 kali. Maksudnya awak 2 kali cabut. Cabutan yang pertama, awak dapat nombor apa, awak tengok. Kemudian catatkan. Lepas itu nombor itu awak masukkan balik dalam kotak. Kemudian awak ambil lagi untuk cabutan yang kedua. Itu situasi dia. Okey, katakan X mewakili mendapat nombor ganjil. Dekat sini dia dah bagi tahu X ialah mendapat nombor ganjil. Okey, so maksudnya dekat sini cerita kita ialah nombor ganjil dan bukan nombor ganjil. Okey, boleh imagine nombor ganjil ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa nombor ganjil? Ada 3 nombor ganjil. So, kalau nombor ganjil ada 3, nombor genap ada 2. Itu adalah dia punya situasi dia. So, dekat sini saya tulis ganjil kita ada 3 dalam tu. Dan genap kita ada 2. Mana dapat 2? Sebab kita ada 5 nombor tadi kan. Okey, kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi setiap cabutan, kita rekodkan. Kemudian lengkapkan gambar rajah pokok di bawah. Gambar rajah pokok ini adalah sangat berguna dan sangat penting untuk menentukan suatu kebarangkalian itu berlaku. So, dekat sini tadi, kita ada X tadi. X adalah kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil. Okey, mendapat nombor ganjil. So, nombor ganjil tadi kita ada 3. So, bila cabutan yang pertama, di dalam itu ada 3 nombor ganjil kan untuk mencari kebarangkalian suatu peristiwa itu berlaku tadi adalah sekejap P A sama dengan N A per N S. So nombor ganjil kita ada 3 dan sampel kita tadi ada 5 sebab di dalam itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Nombor ganjil kita ada 3. So, untuk kebarangkalian mendapat nombor ganjil adalah 3 per 5. So, kalau kebarangkalian mendapat nombor ganjil ialah 3 per 5, so, pelengkapnya adalah bukan nombor ganjil. So, 1 tolak 3 per 5 dapat 2 per 5. So, ini adalah kebarangkalian untuk cabutan yang pertama. Okay, boleh imagine? Yang ini laju sikit sebab awak sudah belajar sebelum ini. Okey, so untuk cabutan yang pertama dah selesai. Untuk cabutan yang kedua, apa yang kita perlu buat? Kita masukkan balik nombor yang kita dapat tadi ke dalam kotak. Kemudian kita lengkapkan. Kita lengkapkan balik dekat sini. Ini dipanggil gambar rajah pokok. So, bila kita lengkapkan balik, so di dalam itu tadi ada berapa nombor? Di dalam itu dia masih 5 nombor kan? Lepas itu, bila 5 nombor, apa kebarangkalian awak untuk mendapat nombor ganjil? G ni ganjil lah. Kita sekarang bercerita nombor ganjil. G adalah ganjil. So, masih sama sebab di dalam itu tadi ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, nombor ganjil dia masih sama 3 per 5. So, kemudian nombor genap dia ada 2 per 5. Ini adalah untuk cabutan yang kedua. Kemudian yang di bawah ini pun sama juga. Kalau cabutan pertama kita dapat nombor genap, kita masukkan
nombor genap itu balik ke dalam kotak. Lepas itu cabutan yang kedua, kemungkinan kita akan dapat nombor ganjil. Okey, ini adalah kesudahannya. Kesudahannya dekat sini macam mana nak dapat? Dekat sini tadi kan, okey. Saya terlaju. So, G. So, kesudahan kita adalah G. Kemudian, X sama dengan R. X tadi adalah apa? X adalah nombor ganjil. So, dekat sini kita ada berapa nombor ganjil? G. So, maksudnya ada 2 nombor ganjil. Okey. So, kemudian macam mana untuk mengira kebarangkalian untuk mendapat 2 nombor ganjil? Satu nombor ganjil adalah 3/5. Kan? So, kalau ada 2, 3/5 darab 3/5 dapatlah 9/25. Ini adalah kebarangkalian untuk mendapat 2 nombor ganjil. Okey, saya teruskan dekat sini. Ini tadi cabutan pertama kita ada dapat ganjil. Kemudian cabutan kedua kita dapat nombor genap. So, kesudahan kita adalah ganjil dan genap. Ataupun ganjil dan bukan ganjil. Ganjil dan bukan ganjil. So, dekat sini ada berapa nombor ganjil? Ada 1 sahaja nombor ganjil. Okey. Untuk kebarangkalian, nombor ganjil adalah 3/5. Kemudian, nombor genap adalah 2/5. So, kebarangkalian untuk mendapat 1 nombor ganjil dan 1 nombor genap ialah 6/25. Okay, settle untuk branch yang pertama. Kemudian kita tengok ranting yang kedua. So, kalau cabutan yang pertama, kita dapat nombor genap. G tanda. Bukan nombor genap. Okay. So, kemungkinan kita akan dapat nombor ganjil. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil ialah 3/5. So, kalau 1 nombor ganjil, so yang bawah lagi 1 ialah... Oi, saya buat macam mana ni semalam? Okey. So, ini tadi ialah nombor genap dan ini ialah nombor ganjil. So, apa kesudahannya? Kesudahannya ialah nombor genap dan nombor ganjil. Kenapa Melvin? Ya, biasalah tu. Tadi pagi pun saya ada masalah internet juga. Slow. So, saya rasa hari ini ada masalah internet sikit. So, dekat sini kita ada tadi nombor genap dan nombor ganjil. So, XR kita ada berapa nombor ganjil? Ada 1. Kemudian kita kiralah dekat sini kebarangkalian untuk mendapatnya ialah 2/5 sebab dekat sini nombor genap kita ialah 2/5 darab nombor ganjil. Nombor ganjil kita ialah 3/5. So, kita darabkan dapat 6/25. Ingat lagi yang awak belajar masa matematik dulu. Kalau across the tree. Saya tak pasti. Kalau dia ke kanan, dia darab. Kalau ke bawah, dia tambah. Yang itulah. So, dekat sini pun kita ulang balik daripada awal. Kalau yang pertama, cabutan yang pertama, kita dapat nombor genap. So, cabutan yang kedua, kemungkinan juga kita akan dapat nombor genap. So, dekat sini, apa kesudahan kita? Kesudahan kita adalah nombor genap dan nombor genap. So, nombor genap dan nombor genap. Ada berapa nombor ganjil? Nombor ganjil kita, sifar. Kemudian, kita cari jugalah kebarangkalian dia. Walaupun dia sifar, kita cari juga kebarangkalian dia. So, kebarangkalian dia ialah 2/5 darab 2/5 dapatlah 4/25. So, dekat sini tadi cerita dia dekat sini adalah yang awak sudah belajar cuma setakat ini. Yang hari ini yang baru ialah ini, yang baru. Yang baru adalah ini. Maksudnya kita tambah pemboleh ubah rawak diskrit dekat situ. Kalau sebelum ini kita cuma belajar yang ini. Kita cari apa kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil macam itu. Setakat ini awak sudah belajar. Yang ini yang baru, yang saya bulatkan ini yang baru. Ini yang diskritnya. Maksudnya dekat sini kebarangkalian mendapat nombor ganjil sifar. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil 1 sahaja. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil 2. Ini yang kita belajar. Ini yang diskritnya. Ini yang diskrit. Yang ini semua awak sudah belajar dalam matematik. Kan? Awak sudah belajar dekat mat.
Okey, so daripada gambar rajah pokok, kebarangkalian bagi setiap nilai X. Okey, sudah. Jumlah kebarangkaliannya. Jumlah kebarangkaliannya ialah 1. Okey, so ini tadi adalah sambungannya. Kita tengok untuk 6A. Dia minta kebarangkalian bagi setiap nilai X. So, hasil daripada aktiviti di sebelah didapati bahawa nilai yang mungkin bagi X ialah sifar 1 dan 2. Maksudnya kita dapat sifar nombor ganjil. Maksudnya kedua-duanya adalah nombor genap. Lepas itu kalau kita dapat 1, maksudnya kita cuma dapat 1 nombor ganjil. Kalau kita dapat 2, maksudnya kedua-duanya adalah nombor ganjil. Ini yang diskritnya. Ini yang kita belajar. Okey, so ruang sampel peristiwa itu ialah G tanda, G tanda G, G tanda G tanda. Ini adalah kita punya ruang sampel. Maksudnya kesudahan untuk aktiviti tadi. Sekiranya awak mengambil nombor di dalam kotak itu, itu adalah dia punya kesudahan. Kebarangkalian kesudahan yang awak mungkin dapat. Macam itu. Dan yang terakhir, ini adalah dia punya kebarangkalian bagi setiap X. Okey. So, kebarangkalian untuk mendapat sifar nombor ganjil adalah 4/25. Ini 4/25. Sekiranya kita mendapat sifar nombor ganjil. Kemudian, ini adalah kebarangkalian untuk mendapat satu nombor ganjil. Kenapa 12/25? Sebab dekat sini ada 2. Dekat sini 6/25, dekat sini pun 6/25. Ingat lagi yang saya cakap, kalau across ini adalah darab, kalau turun ke bawah ini adalah tambah. Awak dah belajar dalam matematik. So dekat sini 6/25 tambah 6/25 dapatlah 12/25. Sebab itu dia jadi 12/25. Kemudian untuk 2 cuma 1 sahaja, iaitu 9/25. So, ini adalah kebarangkalian bagi setiap X berlaku. Boleh ikut? Ini yang kita belajar hari ini. Kalau sebelum ini, awak cuma belajar setakat ini sahaja, hujung-hujung sini. Sekarang ini, dia tengok yang ini. Okey, dia tambah lagi ke dalam. Okey, boleh saya teruskan? Okey, tiada jawapan. So, saya rasa boleh. So, ini adalah kesimpulannya. Ada masalah internet ni. Okey, kesimpulannya daripada aktiviti itu tadi, jika X ialah suatu pembeli ubah rawak diskrit dengan nilai R1, R2, R3 sehingga Rn dan kebarangkalian masing-masing ialah P, X sama dengan R1, P, X sama dengan R2. Maksudnya yang tadilah kita dah tengok. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil sifar. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil 1. Kebarangkalian untuk mendapat nombor ganjil 2. Ini dia cuma nak cerita secara umum. Maka dapatlah dibuat kesimpulan bahawa hasil tambah kebarangkalian semua peristiwa itu berlaku adalah 1. Excuse me. Kan tadi saya dah cakap untuk suatu peristiwa berlaku, kebarangkalian dia berlaku adalah paling sedikit, paling kecil ialah sifar. Kalau sifar, maksudnya benda itu tidak akan berlaku. Dan kebarangkalian satu peristiwa itu paling besar dia berlaku ialah 1. Kalau 1 itu maksudnya confirm berlaku. Macam binomial, 1 sifar, 1 sifar, 1, 1, 1 tu maksudnya confirm. Sifar tu maksudnya mustahil. Lebih kurang macam itulah. Dia punya analogi dalam kehidupan. Dengan setiap, itu adalah sentiasa lebih besar daripada sifar. Maksudnya dia berlakulah walaupun kebarangkalian dia sedikit. Itu maksudnya.